Selamat sejahtera diucapkan kepada Profesor Dr. Kamisa Suman. Kami daripada kumpulan 7 akan membentangkan kritikan artikel keberkesanan kuisit sebagai medium alternatif ulang kaji dan pembelajaran kendiri yang ditulis oleh Amirul Mukminin Muhammad. Kumpulan 7 terdiri daripada saya, yaitu Elmi Joseph, Siti Maslela, Jackmon, Norekmah, dan juga Nur Syakia. Kita masuk kepada soalan yang pertama. Antara idea-idea yang dibincangkan dalam artikel tersebut ialah yang pertama, semasa pembelajaran dilaksanakan, kelas dikendalikan oleh guru, di mana murid hanya duduk di kursi dan menjawab soalan yang diutarakan. Dan yang kedua, proses ulang kaji di dalam kelas hanya dijalankan antara guru kepada pelajar, yaitu proses satu hala. Ketika sesi soal jawab dijalankan, bilangan pelajar yang menyoal hanya sedikit karena malu dan tidak terbiasa. Dan seterusnya yang ketiga, aktiviti ulang kaji yang sangat terhad hal ini karena kreativiti guru sangat terbatas karena hanya memanfaatkan kemudahan sedia ada. Guru-guru tidak memikirkan strategi alternatif untuk membuatkan pelajaran lebih menyeronokkan. Dan seterusnya, ada yang dibincangkan adalah tentang SEL dan TCL, di mana SEL merupakan pembelajaran berpusatkan pelajar, manakala TCL pembelajaran berpusatkan guru. Kaedah SEL membantu pelajar untuk lebih berdikari dalam meneroka ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yang dibincangkan yang terakhir adalah GBL, Game Based Learning ataupun pembelajaran berasaskan permainan. Kaidah ini menggalakkan pelajar agar lebih aktif dalam pembelajaran karena ulang kaji dijalankan dengan kaidah permainan yang menyeronokkan. Idea yang menarik perhatian kumpulan kami adalah GBL, Game Based Learning, yaitu pembelajaran berasaskan permainan. Hal ini karena pembelajaran sebelum ini lebih bersifat tradisional dan membosankan, kurang menarik minat pelajar untuk belajar. Manakala GBL merupakan salah satu kaidah yang akan menarik minat belajar, seterusnya meningkatkan kefahaman murid dalam subjek yang mereka pelajari. GBL juga merupakan satu inovasi yang dijalankan dalam sistem pendidikan pada masa ini. Contohnya seperti quizzes yang bersifat GBL, yaitu Game Based Learning. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua pula, iaitu adakah sebarang idea baru yang dijumpai di dalam artikel ini? Dan tidak ada sebarang idea baru yang dijumpai di dalam artikel ini kerana quizzes sememangnya satu platform aplikasi yang telah diketahui ramai sebagai satu bahan belajar yang mampu membantu ramai pelajar untuk mengukuhkan lagi pengetahuan mereka terhadap sesuatu pelajaran. Dan aplikasi quizzes ini juga boleh digunakan sebagai medium ulang kaji serta mampu membantu pembelajaran kendiri pelajar kerana aplikasi ini merupakan satu bahan bantu belajar yang sangat efektif. Selain itu, bahan bantu belajar ini juga dapat menjadikan sesi pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan berbanding menggunakan kaedah kuis yang lama, iaitu hanya menggunakan pen dan juga kertas. Selain itu, aplikasi ini juga mampu meningkatkan minat pelajar dalam menguasai sesuatu ilmu. Okey, untuk soalan adakah informasi yang terdapat dalam artikel ini boleh digunakan secara praktikal? Ya, semua maklumat yang diberikan dalam artikel ini mampu memberikan keyakinan kepada pembaca, terutamanya para guru, untuk menggunakan aplikasi quizzes ini dalam kelas sebagai bahan bantu mengajar dan juga sebagai satu alat untuk membantu pelajar mengulang kaji pelajaran di rumah. Selain itu, dalam artikel ini juga penulis ada menegaskan bahawa proses ulang kaji merupakan satu bahagian terpenting dalam aktiviti pembelajaran, khususnya untuk menguji tahap kepahaman pelajar. Namun, dalam situasi pembelajaran abad ke-21 ini, kita masih dapat menyaksikan bahawa proses ulang kaji di dalam kelas itu masih dikuasai sepenuhnya oleh guru, dan situasi ini menunjukkan tahap pengetahuan dan juga kepahaman pelajar masih tidak dapat dicabar sepenuhnya. Oleh itu, aplikasi kuisis ini mampu membantu menguji tahap kepahaman pelajar dan dapat mengurangkan kebergantungan pelajar terhadap guru, di mana guru hanyalah menjadi pemudah cara dan juga pembimbing mereka.
Bagi persoalan yang ketiga merupakan adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama perdebatan, perbincangan, hujahan dalam artikel ini. Menerusi penulisan artikel tersebut, terdapat impak yang positif melalui kajian yang dijalankan, namun saya tidak bersetuju jika aplikasi kuisisi ini hanya mampu membantu murid untuk memahami topik pembelajaran tanpa mengambil kira aspek tertentu seperti bahan bantu mengajar yang tidak lengkap ataupun kestabilan jaringan internet di sekolah luar bandar. Terdapat beberapa kekangan yang perlu diambil kira, seperti permasalahan yang dihadapi oleh sekolah atau murid yang hanya berfokuskan kepada penggunaan aplikasi Quizzes dalam pelaksanaan PDP. Walaupun menerusi kajian yang dilakukan agak memberansangkan dengan dapatan kajian yang agak signifikan mengenai penguasaan tajuk pembelajaran yang berkesan, akan tetapi tidak semua sekolah mempunyai akses internet yang stabil serta kelengkapan bantu mengajar yang lengkap untuk mengakses aplikasi Quizzes ini. Maka terdapat banyak lagi alternatif bersesuaian bagi murid dan guru dalam melaksanakan aktiviti PDP seperti aktiviti melibatkan antara murid dan guru berinteraksi secara sesi soal jawab, bermain sambil belajar, dan banyak lagi. Oleh yang demikian, penggunaan aplikasi Quizzes dan kaedah intervensi seperti yang dinyatakan dalam artikel tersebut memang tidak dapat dinafikan bahawa murid dapat meningkatkan kemahiran serta pengetahuan mereka dalam pembelajaran yang berpusatkan teknologi serta inovasi, akan tetapi ia perlu diselarikan dengan kaedah konvensional yang lain supaya pembelajaran yang dirancang lebih bervariasi dan tidak hanya bergantung kepada aplikasi maupun keperluan teknologi seperti yang dinyatakan dalam artikel tersebut. Soalan yang keempat, secara keseluruhannya, apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini? Nyatakan sama ada artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Jelaskan. Okey, penyusunan organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini adalah teratur dan mudah difahami. Kami mendapati laras bahasa akademik yang digunakan oleh penulis artikel ini mudah difahami oleh pembaca untuk dijadikan bahan rujukan. Selain itu, hasil dapatan kajian menunjukkan wujud berkaitan untuk mengukuhkan pemahaman pelajar dan menguasai topik, memandangkan aplikasi kuisis itu memerlukan pelajar untuk membina soalan dan pilihan jawapan sendiri. Artikel ini sangat mudah difahami, lancar dan konsisten kerana kaedah intervensi yang digunakan telah dilengkapi dengan kemahiran yang membolehkan pelajar yang pertama, mengukuhkan pemahaman topik kursus secara kendiri, yang kedua, meneroka cara penggunaan dan pengurusan kuisis dengan menyeluruh, yang ketiga, membangunkan set soalan dan kuis melalui kuisis, yang keempat, mengendalikan sesi kuis bersama rakan sekelas dan yang terakhir, mengendalikan sesi soal jawab berkaitan topik bersama rakan sekelas serta menjawab soalan yang diberikan. Sumber rujukan yang dihasilkan oleh artikel ini sangat banyak. Ianya membantu pembaca untuk mencari sumber rujukan yang pelbagai dalam bidang penulisan. Selain itu, penulis artikel menggunakan sumber rujukan daripada buku dan jurnal 7 tahun ke belakang untuk menulis artikel ini. Soalan kelima, apakah cadangan anda untuk mengembangkan idea dalam artikel ini? Jelaskan. Terdapat 3 cadangan untuk mengembangkan idea dalam artikel ini. Yang pertama, mengemukakan lebih banyak cadangan untuk mengatasi masalah keberkesanan quizzes. Penggunaan aplikasi quizzes menyebabkan interaksi fizikal antara murid dan juga guru dalam aktiviti pembelajaran berkurangan. Oleh itu, penulis boleh mengemukakan lebih banyak cadangan untuk mewujudkan interaksi dua hala antara murid dan juga guru. Sebagai contoh, melaksanakan aktiviti simulasi, sesi soal jawab, demonstrasi dan sebagainya. Selain itu, penulis boleh mengemukakan
lebih banyak cadangan untuk mengatasi masalah akses kepada internet supaya ia dapat menjadi panduan kepada pembaca atau pengkaji selain menjadikan artikel penulis lebih menarik. Untuk yang kedua adalah penulis boleh memasukkan instrumen yang digunakan dalam kajian ini di bahagian lampiran. Dalam penulisan ini, penulis hanya menyatakan bahawa borang soal selidik bagi kajian ini hanya mengandungi 3 bahagian. Untuk membantu pembaca memahami artikel dengan lebih jelas, penulis boleh melampirkan instrumen kerana melalui instrumen, pembaca atau pengkaji boleh melihat dan memahami item-item yang terkandung dalam instrumen dengan lebih terperinci. Yang terakhir, penulis mungkin boleh melibatkan lebih banyak jumlah responden, di mana dalam kajian ini jumlah responden yang terlibat hanya 30 orang, iaitu 24 orang pelajar perempuan dan 6 orang pelajar lelaki. Dan pelajar-pelajar itu juga adalah terdiri daripada satu bidang. Oleh itu, untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat dan juga lebih jelas, penulis boleh memasukkan lebih banyak responden untuk terlibat dalam kajian ini. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.